Nama saya Baharudin bin Ayub. Umur saya 56 tahun. Saya mengalami kegagalan fungsi hati, liver cirrhosis, sejak umur saya 28 tahun. Sebelum pemindahan hati, saya pernah muntah darah beberapa kali dan setiap 2 minggu terpaksa ditebuk di bahagian perut untuk mengeluarkan air. Saya berulang-alik ke PPUM selama hampir 2 tahun. Saya tidak dapat bekerja kerana keadaan perut saya semakin besar dan berat saya bercecah 90 kilo. Syukur kepada Allah, pada tanggal 9 Oktober 2021 saya telah dipanggil oleh PPUM sebagai penerima organ hati. Dan pemindahan hati dijalankan pada 10 Oktober 2021. Sekarang setelah 8 bulan saya semakin baik. Saya juga semakin cergas dan dapat melakukan aktiviti seharian bersama keluarga. Jika saya diberi peluang untuk berjumpa dengan ahli keluarga penerima organ hati ini, saya nak ucapkan terima kasih atas persetujuan mereka. Bukan mudah sebenarnya untuk diberi keputusan sebesar itu. Tetapi apa yang keluarga penerima itu berikan kepada saya, memang saya tak akan dapat balas hingga ke akhir hayat saya. Juga terima kasih kepada pihak Pusat Perubatan Universiti Malaya Liver Transplant. Terima kasih. Alhamdulillah, wujudnya insan-insan yang sudi menderma organ yang banyak membantu individu seperti yang kita saksikan dalam visual tadi, dan juga mereka yang menunggu dalam senarai yang agak panjang, dan semua keadaan ini sebenarnya menjurus kepada situasi pendermaan organ yang mana anda mungkin risaukan disebabkan soal agama. Mungkin anda tidak pasti tentang mana kedudukan agama dari segi pendermaan organ, ataupun mungkin anda sendiri tidak pasti tentang bagaimana sebenarnya kaedahnya untuk anda mendaftar. Baik, kita akan selami topik ini bersama tetamu kita, Shu. Ya, dua tetamu kami bawakan di studio hari ini, iaitu Dr. Yap Mei Hun selaku pakar ICU Pusat Perubatan Universiti Malaya. Juga kami bawakan di hujung sana iaitu Cik Muhammad Syazni bin Abdullah, Ketua Jabatan Hal Ehwal Islam Universiti Malaya. Khabar kedua-dua, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, hujung minggu kita nak cakap berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu derma organ. Mungkin ramai penonton di luar sana yang berminat ataupun mungkin disebabkan faktor kesihatan tetapi tidak tahu dan juga takut, risau, ya, sebab ialah apabila melibatkan pemindahan organ dalaman daripada satu individu ke individu yang lain, melibatkan pembedahan ini, mungkin ada kesan-kesan dia. Itu yang menyebabkan ketakutan yang menyelubungi diri mereka ini, kan. Jadi saya rasa eloklah Dr. Yap untuk kongsikan sedikit mukadimah ataupun pengenalan secara ringkas terlebih dahulu berkenaan dengan proses menderma organ ini. Okey. So pagi ini saya akan cakap fokus kepada pendermaan organ selepas kematian. Memang statistik Malaysia kita banyak ketinggalan berbanding dengan negara barat lah. Pendermaan organ selepas kematian ni sepatutnya lebih daripada pendermaan organ semasa hidup. Sebab bukan semua orang dapat mencari penderma organ yang hidup, dan bukan semua orang sesuai. Jadi setiap tahun bilangan pesakit yang terpaksa hidup dengan kegagalan organ ni semakin meningkat, tapi tidak ada peningkatan yang sepadan dari segi organ yang untuk didermakan. Ya, jadi sebelum kita bertanya Ustaz tentang apakah kedudukan agama, kita ingin tahu organ-organ mana yang sebenarnya boleh diderma. Okey. So selepas seseorang meninggal, organ yang boleh diderma adalah hati, buah pinggang, tisu seperti tulang, kornea, kulit, injap, organ jantung dan paru-paru juga. Okey, ini saja yang senarai organ yang boleh didermakan. Jadi seorang penderma selepas kematian, seorang penderma boleh membantu begitu ramai orang. Okey.
Jadi Ustaz Syazni, eloklah kalau kita dapatkan penerangan juga ya dari sudut pandangan agama Islam bagaimana proses derma organ ini adakah dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kepada Allah SWT perbincangan yang menarik pada pagi ini sebab kita berbincang tentang soal tolong menolong, bantu membantu, dan inilah yang memang diterapkan dalam agama kita sebenarnya. Dan kalau ikut perbincangan derma organ ini bukan sekadar dalam agama Islam, bahkan agama-agama besar di dunia sekalipun tidak menolak untuk kita saling bantu membantu, tolong menolong, walaupun sekecil-kecil pertolongan. Bahkan kalau melibatkan organ sendiri, Dr. Yap sebut tadi ni, ramai lagi yang masih menunggu, yang masih lagi memerlukan bantuan. Jadi dalam agama kita tidak ada penolakan, bahkan digalakkan pula untuk kita merentasi warna kulit, merentasi agama, merentasi bangsa untuk kita saling tolong-menolong, bantu-bantu. Dan kita maklum perkara ini adalah perkara yang kita kata tidak ada kata putus dalam agama, dan memang ada perbezaan pendapat sebegitu, maksudnya yang dibenarkan, yang tidak benarkan. Tapi masih lagi di Malaysia kita, Majlis Fatwa kita membenarkan, bahkan tidak ada halangan sebenarnya untuk kita saling bantu-membantu walaupun di sudut berbeza agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Jadi kita perjelaskan kalau seseorang itu merupakan penderma organ yang beragama Islam, organ yang diderma itu boleh diterima oleh seorang yang bukan beragama Islam, dan juga sebaliknya organ daripada penderma bukan Islam boleh diterima oleh seorang Islam yang moden. Dan inilah yang menjadi sebenarnya persoalan ataupun kita kata polemik yang mengatakan organ daripada organ yang beragama Islam adakah boleh untuk golongan-golongan lain. Sebenarnya tidak ada masalahnya dan tidak ada tanggungan-tanggungan yang diperkatakan. Sebab itu saya sebut awal tadi frasa yang menyebut tentang bila pendermaan organ ini merentasi kepada soal agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya, lebih kepada kita lihat saling bantu-membantu, tolong-menolong, dan inilah kemuliaan sesama manusia sebenarnya. Kemuliaan untuk kita melihat maqasid kehidupan, tujuan kehidupan lebih daripada perkara-perkara yang lain lah, insyaAllah. Okey, tadi Dr. Yap ada kongsikan kita nak fokus hari ini berkenaan dengan derma organ selepas kematian. Tapi selepas kematian tu ada beberapa kategori yang mungkin doktor boleh perincikan dengan lebih lanjut di sini, sama ada selepas kematian berlaku kematian otak ataupun kematian jantung terhenti. Jadi dua perkara ini kalau Dr. Yap boleh perincikan dengan lebih lanjut apa perbezaan dia sebenarnya. So kematian setelah jantung terhenti ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil circulatory death. Dia satu konsep yang lebih senang difahami. Bermaksud kematian setelah jantung dan fungsi paru-paru, fungsi pernafasan berhenti. Konsep kematian otak ataupun kita panggil brain death kadang-kadang susah diterima oleh keluarga sebab dari luar mereka rasa kehangatan badan masih ada, nadi masih ada, tetapi doktor memberitahu bahawa pesakit sudah meninggal. Ya, so ada beberapa conditions yang boleh menyebabkan ataupun boleh menyebabkan kematian otak. Contohnya pendarahan dalam otak yang teruk akibat kemalangan jalan raya ataupun stroke yang teruk, ataupun injury kepada otak akibat kurang oksigen lah. So kematian otak, seseorang yang sudah mati otak, dia tidak akan ada kemungkinan untuk sedar semula. Dia bergantung pada mesin bernafas, tak ada keupayaan untuk bernafas sendiri, dan dia sama seperti mati akibat jantung terhenti. Dan ini adalah sah dari segi perundangan, agama dan legal. Seseorang yang menerima organ, apakah sebenarnya daya ketahanan? Kerana kita banyak menyebut tentang daya ketahanan yang menurun disebabkan terpaksa mengalami perubatan sepanjang hayat untuk membiasakan badan dengan organ baru. Doktor mungkin boleh perjelaskan sedikit. Sememangnya pesakit yang menerima organ dari orang lain perlu mengambil ubat untuk suppresskan imun supaya mereka tidak reject organ yang diterima. Dan ubat ini perlu diambil untuk jangka masa yang panjang lah. Jadi imun mereka memang akan lebih rendah berbanding dengan populasi lain. Tetapi ini dibalanskan dengan kebaikan dari segi
dari segi Memanjangkan jangka masa dan kualiti hidup lah. Seperti yang kita tengok dalam video tadi, kualiti hidup sebelum transplant memang kurang lah. Kena kerap berulang-alik ke hospital. Ada tembuk perut katanya tadi sebab masalah hati tu yang tidak berfungsi dengan baik, tapi selepas itu kehidupannya lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Okey, itu sahaja sebenarnya kesempatan kita ada pada pagi ini, Dr. Yap, Ustaz Syazmi, untuk kita bercakap berkenaan dengan derma organ. Moga dapat memberikan sedikit pencerahan untuk anda pada pagi ini. Baik, kita ucapkan terima kasih